Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis Sahih Imam Muslim. Kita telah tiba pada siri yang ke-271 dan pada hadis yang ke-4957. Imam Muslim membawakan dua hadis berkenaan tentang tajuk mura'ati maslahati dawab. Apa perlunya untuk mura'ah, mengambil berat, maslahah, keperluan-keperluan ad-dawab yang bersesuaian dengan binatang fisair sewaktu di dalam perjalanan, wan nahyi dan larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam anit ta'ris daripada berhenti pada waktu malam. Berhenti maksudnya berhenti rehat, berhenti untuk tidur, berhenti untuk rehat fit tariq, di tengah-tengah jalan. Maka Nabi larang kalaulah pada waktu malam untuk berhenti rehat, maka berhenti di tengah jalan. Zaman dulu tak adalah kereta macam zaman kita yang laju. Maka kalau macam itu pun Nabi SAW larang daripada berehat di tengah-tengah jalan. Ada dua riwayat dalam hadis ini. Yang pertama 4957, baca sanad dia. Sabda Nabi SAW, apabila kamu bermusafir, sabda Nabi SAW, apabila kamu bermusafir fil khisbi, di tanah yang subur, tempat yang ada banyak rumput yang boleh dimakan, yang boleh diragut oleh binatang, fa'atul ibil, maka berikanlah kepada unta-unta kamu yang menjadi tunggangan zaman tersebut, hazzaha, bahagian ataupun peluang, minal ardi, untuk dalam kurungan, untuk merumput, tutup kurungan daripada tanah tersebut. Maksudnya apabila kita lalu dekat tanah yang subur, tanah yang ada kemudahan, maka maka jalan pelan-pelan, biarlah unta boleh makan dan boleh meragut daripada rumput yang ada tanah di situ. Maka zaman kita pun sama, maksudnya Nabi pesan, dekat tempat yang ada kemudahan, maka isilah minyak. Isilah minyak dulu. Berhenti rehat dulu. Isi perut dulu. Nanti bila dah tiba pada tempat yang tak ada apa-apa, maka mudah untuk meneruskan perjalanan. Sebab itu sabda Nabi, wa idza safartum, dan apabila kamu bermusafir fis sanah, pada tempat yang gersang, fa asri'u, maka segerakanlah, lajukanlah, alaiha sair, ke atas binatang tersebut perjalanan. Lajukan. Sebab tak ada tempat nak berhenti, tak ada tempat nak dia meragut, maka lajukanlah perjalanan. Nah, ini adalah adab yang Nabi SAW ajak. Wa idza arrastum bil lail, dan apabila kamu berhenti pada waktu malam, berhenti untuk berehat, berhenti untuk qada hajat, fajtanibut tariq, maka jauhkanlah diri kamu daripada tengah jalan. Fa innaha, kenapa Nabi tak bagi berhenti tengah jalan? Kerana sesungguhnya tengah jalan, ma'wa, merupakan tempat bermalam, al-hawam, binatang berbisa, bilail, pada waktu malam. Maka binatang suka untuk berada di tengah-tengah jalan untuk berehat dan sebagainya. Maka daripada sini Nabi SAW mengajar sunnah daripada perjalanan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada baris yang ketiga, wa ma'nal hadis, maksud daripada hadis ini adalah al-hasu 'ala rifqi bid-dawab, Nabi menggalakkan untuk berlemah lembut ataupun untuk mengambil berat dengan binatang, wa mura'ati maslahatiha, dan mengambil berat tentang keperluannya, fa insafiru fil khasab, maka apabila bermusafir di tempat yang ada banyak rumput untuk binatang makan, tempat yang subur, maka qallilus sair, perlahankanlah perjalanan, wa tarakuha
tar'a fi ba'din nahar wa fi athna'is sair, dan biarkanlah binatang boleh memakan, meragut rumput pada sebahagian siang dan ketika dalam perjalanan. Fatakhudh, maka binatang tadi boleh mengambil hazzaha, bahagiannya, minal ardi, daripada minal ardi bima tar'ahu minha, daripada tanah apa yang dia mampu untuk ragut dan makan. Wa insafaru fil qahad, dan apabila bermusafir di tempat yang gersang, ajilus sair, maka segerakanlah perjalanan, liyasilul maqsad, supaya secepat sampai ke tempat tujuan. Wa fiha baqiyah min quwwatiha, dan dalam keadaan pada binatang tersebut masih berbaki daripada kekuatannya. Wala yuqallilu sair, dan janganlah memperlahankan perjalanan pada tempat yang gersang, pada tempat yang tak ada rumput untuk diragut. Fayalhaqu haddarar, maka binatang tadi akan beroleh mudarat. Li'annaha la tajidu ma tar'a, kerana binatang tadi tak ada apa-apa untuk dia ragut dan makan. Fatad'af, maka dia menjadi lemah. Wa yadhhab, dan hilanglah naqiyaha, akan kekuatannya. Terus baca. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Idza safartum fil khisb", apabila kamu bermusafir di tempat yang subur tanahnya, fa'atul ibil, maka berikanlah kepada unta hazzaha, peluang ataupun bahagiannya, minal ardi, untuk merumput ataupun untuk makan daripada tanah tersebut. Wa idza safartum fis sanah, apabila kamu bermusafir pada tempat yang gersang, fabadiru, maka segerakanlah kamu, biha, binatang tunggangan kamu, niqyaha, sewaktu ia masih kuat. Niqyun bermaksud muh. Muh bermaksud dia punya otak, dia punya kekuatan. Maka diterjemahkan sebagai sewaktu ia masih kuat dan masih ada kesihatan. Sebab tak ada apa-apa nak makan. Wa idza arrastum, apabila kamu berhenti pada waktu malam, fajtanibut tariq, maka elakkanlah daripada berhenti di tengah jalan. Fa innaha turukud dawab, kerana ianya adalah laluan-laluan binatang. Wa ma'wal hawam, dan tempat bermalam binatang berbisa, bilail, pada waktu malam. 4959. Maka dibawakan satu tajuk yang baru, yang mana Imam Muslim membawakan hadis yang menerangkan as-safaru qit'atun minal azab. Berjalan dan bermusafir ini walaupun best, orang kata travel, berjalan ini seronok, best. Tetapi dalam hadis Nabi mengingatkan ianya adalah cebisan daripada azab, cebisan daripada siksaan. Kenapa? Sebab bila kita dalam musafir, nanti Nabi terangkan, kita tak boleh makan macam biasa, tak boleh rehat dengan cukup macam biasa, maka ada kekurangan dan ada something yang tak sama macam bila kita berada di rumah kita. Sebab itu Nabi menggalakkan wastihbabu ta'jilil musafir ila ahli, sunnah untuk seorang musafir bersegera pulang kepada keluarganya ba'da qada'i syughlih, selepas daripada menunaikan syughlih, kesibukan dan urusan dia. Maka ini satu hadis Imam Muslim bawa 4959. Baca hadis dia. Maka Nabi SAW bersabda, as-safar, permusafiran, perjalanan jauh, adalah satu cebisan daripada azab siksaan. Ianya menyakitkan. Memang kita nampak orang pergi bercuti ni seronok, orang pergi bercuti ni gembira, ambil gambar, buat video share. Tapi realitinya, ianya taklah sepenuhnya seronok. Ia ada kesukaran, ada kesulitan. Kadang-kala kalau pergi luar negara, dekat immigration, beratur lama. Kadang-kala ada tempat yang suka untuk makan makanan yang halal. Maka Nabi bersabda, as-safaru qit'atun minal azab. Permusafiran adalah cebisan daripada siksaan. Apakah sebabnya Nabi terangkan? Yamna'u ahadakum, maka permusafiran menghalang salah seorang daripada kamu
naumahu, untuk tidur dengan selesa, wa ta'amahu, makan seperti biasa, wa syarabahu, dan minum. Sebab itu Nabi pesan, fa idza qada ahadukum nahmatah, apabila telah selesai salah seorang daripada kamu keperluannya, min wajih, daripada tujuan dia, falyu'ajjil ila ahli, maka hendaklah dia bersegera kepada keluarganya. Maka berkatalah Malik, berkata Malik apabila ditanya hadis ini oleh Sumai, dia berkata, na'am, benar, hadis ini yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ke jelas? Terus karahah, makruh, tak digalakkan. At-turuk, untuk pulang pada waktu malam. Apakah at-turuk? Maka Imam Nawawi sendiri terangkan, ad-dukhulu laila, untuk masuk ke rumah pada waktu malam. Liman warada, bagi orang yang pulang, min safarin, daripada sesuatu perjalanan jauh. Dia tak patut, kecualilah dia maklumkan dulu pada keluarga dia. Sebab nanti kadang-kala, kalaulah dia balik mengejut tiba-tiba, maka rumah bersepah, maka dalam keadaan dia letih, boleh jadi marah. Kadang-kala dia boleh timbul salah faham, boleh timbul syak wasangka, boleh timbul sesuatu yang mendatangkan kecemburuan dia, dia cemburu. Kadang-kala apabila dia balik malam mengejut tanpa maklumkan, maka dia lihat isteri dia, pasangan dia dalam keadaan tak terurus rambut dan sebagainya, maka datang sesuatu perasaan pada hati dia. Maka zaman dulu tak ada nak call, nak maklum dan sebagainya. Tapi zaman kita, kalaulah nak balik malam tak ada masalah, cuma maklumkan. Maka kalaulah sempat kemas, maka dikemas. Kalau tak sempat kemas, maka ada alasan untuk diberikan. Kalaulah suami belum makan, maka makanan boleh disediakan. Ataupun kalaulah tak bersih, maka boleh dibersihkan diri. Maka sebab itu Nabi tak menggalakkan balik pada waktu malam. Terutamanya pada zaman dulu susah nak berkomunikasi. Tapi zaman kita maka boleh berkomunikasi, maka jangan balik mengejut pada tengah-tengah malam. Tetapi maklumkan kalaulah nak balik tengah malam. Maka sabda Nabi SAW 4960, baca sanad dia. Maka sesungguhnya Nabi SAW kata Anas, kana la yatruku ahlahu laila. Nabi tidak akan balik ke rumah keluarga baginda pada waktu malam. Wa kana ya'tihim, dan adalah Nabi akan mendatangi mereka, maksudnya balik ke rumah. Ghudwah, sama ada pada waktu pagi, aw asyiyah, ataupun petang. 4961 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilayya qala wa haddatsanihim زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حمام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال لا يدخل. Nabi tidak akan masuk ke rumah pada waktu malam. 4962 baca sanad dia. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kunna ma Rasulullah SAW fi ghazatin, kami pernah bersama dengan Nabi SAW di dalam satu ekspedisi, di dalam satu peperangan. Falamma qadimna al-Madinah, apabila kami telah tiba di Madinah, zahabna linadkhul, kami telah mula untuk pergi dan balik ke rumah, masuk ke rumah. Faqala, maka baginda bersabda, amhilu, tunggu dulu hatta nadkhula laila, sehingga kita boleh masuk pada waktu malam. Maka hadis ini menunjukkan bahawa boleh untuk masuk pada waktu malam. Tapi apabila orang rumah, bila penghuni rumah, keluarga di rumah tahu yang kita nak balik pada waktu malam. Sebab itu dalam hadis ini diterangkan bahawa Nabi SAW bila sampai, Nabi kata jangan balik, jangan tergesa-gesa, kita masuk lewat sedikit, malam baru masuk. Kenapa? Kaitam tashita sya'isah, supaya boleh menyikat ataupun boleh membersihkan asya'isah, wanita yang kusut masai rambutnya, watastahidda, dan boleh bercukur, al-mughibah, wanita yang bermusafir suami dia. Maka isteri di rumah, wanita di rumah ataupun keluarga di rumah, mereka boleh bersihkan diri. Sebab orang dulu kalau musafir sampai berhari-hari, berbelas hari, bahkan berbulan,
maka kadang-kala kerana keletihan, maka kadang-kala dia ingin untuk bersama dengan isteri dan pasangannya. Tapi bila dia balik, nampak dalam keadaan tak bersedia, maka kadang-kala boleh timbul perasaan yang tak enak ataupun marah dalam hati dia. Maka Nabi SAW mengambil berat tentang itu. Sabda Nabi, tunggu dulu masuk pada waktu malam. Menunjukkan masuk pada waktu malam tu tak ada masalah. Yang penting keluarga mesti tahu, orang rumah mesti tahu. Itu yang Imam Nawawi jelaskan pada baris yang kedua. Kata Imam Nawawi, wa ma'na hadhihi riwayat kulliha, dan maksud daripada semua riwayat-riwayat ini adalah annahu yukrahu liman tala safaruh, bahawa makruh bagi orang yang telah bermusafir untuk tempoh perjalanan yang lama, an yaqdima, untuk dia tiba pada isterinya lailan, pada waktu malam, baghtatan, mengejut. Dan di aspek isteri dia sentiasa nak tunggu depan pintu. Kadang-kala balik tak ada makanan. Kalaulah tinggal kat bandar, 12 malam kedai buka tak apa. Tapi kalaulah dekat tempat yang kedai tak buka, isteri kena siapkan makanan pada waktu malam. Dia konon nak buat surprise. Tapi Nabi SAW tak bagi. Nabi SAW suruh mengambil berat tentang keadaan isteri, tentang keadaan keluarga. Maka Nabi larang daripada balik dalam keadaan mengejut. Taklah haram, cuma ianya tak digalakkan dan makruh. Fa amma man kana safaruhu qaribah, adapun orang yang mana permusafirannya dekat, tatawaqqa'u imra'atuhu ityanahu laila, dan isterinya pun tahu yang suami dia akan balik pada waktu malam. Contohnya apa, kerja pagi, balik petang ataupun malam, dan isteri pun tahu, fala ba'sa, maka tidak ada masalah untuk balik pada waktu malam. Kama qala fi ihda hadhihi riwayat, seperti yang mana kita baca dalam sebahagian riwayat tadi. Maka sebab itu Nabi SAW pesan untuk beri peluang kepada keluarga untuk mempersiapkan, lagi-lagi orang yang pergi untuk perjalanan yang jauh. Sebab itu, pada baris yang ketiga pun sama. Wa idza kana fi quflin azim, kalaulah seseorang itu dibalik daripada sesuatu ekspedisi yang besar, au askar, ataupun daripada tentera, washtuhira qudumuhum, dan diketahui kedatangan mereka, wa wusuluhum, dan diketahui tarikh pulang bila, maka pada waktu itu wa alimati maratu, isteri dia pun tahu, keluarga dia pun tahu dia akan tiba pada waktu sekian-sekian. Fala ba'sa biqudumihi mata sya', maka tak ada masalah nak balik rumah pukul berapa, sebelum subuh pun tak ada masalah. Li zawalil ma'na alladhi naha bisababih, kerana tidak ada sebab yang mana disebabkan perkara itu dilarang untuk balik malam. Apakah dia? Persediaan. Apakah dia? Supaya keluarga dan isteri boleh membuat persiapan. Lalu bila semua orang tahu, semua orang boleh buat persiapan awal, maka tidaklah makruh untuk balik pada waktu bila pun, kata Imam Nawawi. Fa innal murad an yata'ahabu, kerana tujuannya adalah supaya mereka boleh membuat persediaan. Wa qad hasala, dan itu boleh berlaku apabila mereka dapat tahu bila keluarga ataupun suami pulang. Jelas ke jelas? Terus baca. Maka daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Nabi SAW telah bersabda, idza qadima ahadukum laila, apabila salah seorang daripada kamu tiba pada waktu malam, fala ya'tiyanna ahlahu turuqa, maka jangan sesekali dia mendatangi keluarganya pada waktu malam. Hatta, ini dia punya sebab, ini dia punya illah, ini dia punya tujuan. Kenapa Nabi larang balik pada waktu malam? Sehingga tastahiddal mughibah, boleh membersihkan diri. Tastahidah maksudnya bercukur, boleh bercukur. Al-mughibatu, wanita yang bermusafir suaminya. Watamtashita, boleh menyikat dan menguruskan rambut. Asy-sya'ithah, wanita yang kusut masai rambutnya. 4964 yang ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama riwayatnya. Wa bi ilay qala wa hadatsani Yahya bin Habib qala hadatsana Rahu bin Ubadah qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Sayyar bi hadzal isnad mislah. 4965 baca. Maka Nabi SAW telah melarang kami, kata Jabir bin Abdullah, iza atala, atala ni kena gariskan. Ini dia punya antara sebab makruh. Apabila seseorang itu telah lama, al-ghaibah, pemergian dia dah lama.
Kalaulah sekejap pergi kedai, nak balik waktu malam, tak ada masalah. Kalaulah pergi kerja, nak balik pada waktu malam, tak ada masalah. Tapi atala, apabila dia pergi lama, dia dah keluar sebulan, 2 bulan, setahun, 3 bulan, lama. Dan pada waktu itu isteri dia pun tak tahu. Zaman dulu mana ada handphone. Zaman kita ada handphone. Itu pun kadang-kala pada suami, dia tak maklumkan isteri dia. Kemudian dia tak bawa kunci. Dia ketuk pintu. Tak ada orang buka. Dia mengamuk, dia marah. Padahal dia yang tak maklumkan pada waktu itu bila yang dia nak balik. Maka sebab itu Nabi SAW didik dan ajar para lelaki dan para suami. Iza atala, itu yang Imam Nawawi sebut. Syarat dia adalah permusafiran tu jauh. Apabila telah lama seorang lelaki al-ghaibah bermusafir, tak ada, dia tak ada kat rumah lama, maka Nabi larang ayati alahu turuqa, untuk dia mendatangi isterinya pada waktu malam, sebab isteri dia tak buat persiapan, tak buat persediaan. 4966 yang ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Apabila qala wa hadatsani Yahya bin Habib qala hadatsana Ra'un qala hadatsana Syu'bah bi hadzal isnad. 4967 baca sanad dia. Daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata Nabi SAW telah melarang ayat rukar rajul daripada seorang lelaki itu pada waktu malam pulang kepada keluarganya, yatahawwanuhum. Ini pun antara sebab lain. Ini kalau orang tu kuat cemburu buta. Yatahawwanuhum, mendatangkan sangkaan khianat curang kepada mereka. Dia nampak ada orang jalan depan rumah, padahal orang tu tengah jogging. Maka datang cemburu, datang sangkaan buruk. Sebab dia balik pada waktu malam dan pada waktu itu mungkin ada sesuatu yang mendatangkan cemburu. Kadang-kadang tak betul pun. Tetapi apabila syaitan meletakkan was-was dan menguasai, maka sabda Nabi boleh mendatangkan sangkaan khianat curang kepada lelaki tersebut. Au yatlubu atharatihim, ataupun dia akan cuba mencari kesalahan-kesalahan dan sebagainya. Maka sebab itu Nabi SAW larang daripada perkara-perkara ini. Terus 4968 dan 69, kedua-dua ni kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wabila qala hadatsani Muhammad bin Musanna qala hadatsana Abdul Rahman qala hadatsana Sufyan bi hadzal isnad qala Abdul Rahman qala Sufyan la adri hadza fil hadis amla, yakni an yatakhawwanahum aw yaltamisu atharatihim. Maka tak dipastikan adakah perkataan ini daripada hadis ataupun penerangan daripada perawi, iaitu perkataan yatakhawwanahum, mendatangkan sangkaan khianat curang, au yaltamis, ataupun yatlubu atharatihim, mencari-cari kesalahan. 4969 ini pun kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ila qala wa hadatsana Muhammadul Musanna qala hadatsana Muhammadul Ja'far Tawil wa bi ila qala wa hadatsana Ubaidullah bin Mu'adin qala hadatsana Abi qala jami'an qala hadatsana Syu'bah an Muharib an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi SAW bi karahati turuq wa lam yadhkur yatakhawwanuhum wa yaltamisu atharatihim. Bab yang seterusnya kita mula masuk pada tajuk yang baru, iaitu Kitabus Said, berkenaan tentang hadis-hadis berkenaan tentang memburu. Wadzabaih, berkenaan tentang penyembelihan. Wama yu'kalu minal haiwan, dan berkenaan tentang apa yang boleh dimakan daripada haiwan, daripada binatang. Maka ada 3 bahagian dalam bab ini tentang hadis-hadis tentang memburu. Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah berfirman yang kita diharuskan untuk memburu. Bahkan selain daripada memburu dengan pedang, dengan panah, dengan tombak, dengan lembing, ataupun pada zaman kita dengan senapang, dengan peluru, maka antaranya adalah memburu dengan binatang seperti anjing. Maka dengan anjing yang terlatih. Maka apabila seseorang itu dia train anjing dia, yang mana anjing dia 3 kali berturut-turut, apabila menangkap binatang buruan dia tak makan. Kalaulah dia makan, maka tak boleh. Tapi kalaulah anjing tu, kalau Imam Abu Hanifah punya pandangan 3 kali. Begitu juga Imam Syafi'i. Kalaulah anjing tu tangkap mana-mana binatang buruan, arnab, rusa, dan dia langsung tak makan, walaupun binatang tu mati sekalipun kerana digigit dan sebagainya, maka Al-Quran sebut ia ini adalah halal. Begitu juga dengan burung yang menjadi pemburu. Firman Allah di dalam suratul Maidah, wa idza 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah.
dengan syarat anjing tersebut mestilah terlatih dan tidak ada anjing atau binatang lain yang turut memburu binatang yang sama. Nanti kita akan belajar. Kemudian kita akan belajar berkenaan tentang penyembelihan dan berkenaan tentang haiwan apa yang boleh makan. Bab yang pertama, babus saidi bil kilabil muallamah, memburu dengan apa, dengan anjing al-muallamah yang terlatih, warami, dan juga memburu dengan anak panah. Zaman kita mungkin tak terbiasa, tapi sebenarnya anjing yang terlatih maka halal buruan dia. Anjing yang terlatih, apakah maksud terlatih? Dia tidak makan daripada binatang yang diburu 3 kali berturut-turut. Dia tangkap binatang itu untuk tuan dia, maka tak perlu sembelih. Kalaulah sampai-sampai binatang tu belum mati, maka sunnah untuk sembelih. Tapi kalaulah sampai-sampai ataupun binatang tu bawa kepada kita dalam keadaan dah mati, maka ianya adalah halal. Terus terima kasih banyak-banyak kepada yang beri gift. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Di TikTok, di Pearl One Shop, kemudian ada berapa lagi yang bagi gift. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Zila, dan juga begitu juga di Facebook. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama. Okey, terus baca riwayat 4970. Maka telah bertanya kepada Nabi SAW sahabat Nabi Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, sahabat yang keluarga dia terkenal dengan sifat pemurah. Maka aku telah bertanya, ya Rasulullah, ya wahai utusan Allah, inni ursilul kilabal muallamah. Sesungguhnya aku melepaskan, melepaskan. Maka aku melepaskan anjing-anjing al-muallamah yang terlatih, dah dilatih. Fayumsikna, dan mereka menangkap buruan tersebut alayya untukku. Wa adhkuru smallah, dan aku baca bismillah ketika melepaskannya. Faqala, maka Nabi pun bersabda, idza arsalta kalbakal muallam, apabila kamu telah melepaskan anjing kamu yang terlatih. Bukan maksud terlatih ni kita suruh dia duduk-duduk, kita suruh dia lari-lari, kita suruh dia kejar piring, dia kejar. Itu bukan maksud terlatih. Maksud terlatih adalah dia tak makan daripada binatang buruan tersebut. Dia hanya memburu untuk kita. Maka apabila dia telah menjadi terlatih, wa zakarta smallahi alaih, dan kamu pun telah menyebut nama Allah ketika melepaskannya, sabda Nabi fakul, maka makanlah. Maka bertanya Adi bin Hatim, wa in qatalna, dan ini yang kita sebut tadi. Maka Adi bin Hatim bertanya, walaupun anjing terlatih ini, anjing memburu yang terlatih ini membunuh binatang buruan tersebut sekalipun, maka Nabi bersabda, wa in qatalna, walaupun anjing memburu yang terlatih tersebut membunuh binatang buruan, syarat dia malam, selagi mana tidak yasyrikha, bersama dengan anjing terlatih kita tersebut, kalbun, anjing lain, laisa ma'aha, yang tidak bersama dengannya tuan ataupun tidak bersama dengannya latihan. Kalaulah anjing lain turut sama, bila kita sampai ada anjing lain, ataupun bila anjing kita bawa binatang buruan tu ada anjing lain, maka Nabi SAW kata tak boleh makan, sebab kita tak tahu anjing mana yang bunuh. Qultu lahu, maka aku telah bertanya kepada Nabi, fa inni armi bil mi'rad, sesungguhnya kami ada melempar. Orang Arab dulu mereka memburu bukan sekadar dengan panah dan tombak, tapi mereka dulu ada memburu dengan sesuatu yang tak tajam, yang dikenali sebagai mi'rad. Mi'rad ni bukan tombak, bukan panah. Ianya adalah kayu seperti tongkat, namun di hujungnya ada tajam. Di hujungnya ada tajam. Tapi kayu ni berat. Dia bukan nipis, dia bukan ringan, dia berat. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullah, apakah itu mi'rad? Pada baris yang daripada bawah 2, 4, 6, 8, 10. Maka daripada bawah baris yang ke-10, apakah mi'rad? Khashabah thaqilah. Ianya adalah kayu yang berat, au asan, ataupun seperti tongkat, fi tarafiha hadidah, di hujungnya ada besi, tapi dia bukan tombak, dan dia juga bukan panah. Dipanggil mi'rad. Dia berat dan di hujungnya ada sedikit tajam, Maka waqad takunu bi ghairi hadidah. Kata Imam Nawawi, kadang-kala hujungnya yang tajam tu bukan disebabkan besi, tetapi tajam kerana kayu tersebut ditajamkan.
Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi. Ada pandangan yang lain, apakah senjata mi'raj yang dimaksudkan oleh orang Arab ketika memburu? Maka berkata apa Al-Hirawi, ada yang mengatakan huwa sahmun, ianya adalah anak panah yang tidak ada bulu padanya dan juga tidak ada nasal, tidak ada hujung yang tajam padanya. Maka itu adalah dipanggil mi'raj. Tapi Imam Nawawi memilih pandangan yang pertama, ianya adalah seperti kayu berat dan ada sedikit tajam pada hujung dia. Maka dia pun kata dengan Nabi, kalaulah aku memburu dengan mi'raj, dengan kayu berat tetapi tajam, adakah boleh makan binatang buruan tersebut? As-sayd maksudnya binatang buruan. Fa'usiba, lalu telah membunuh binatang buruan tersebut. Maka Nabi bersabda, "Idza ramaita, apabila kamu telah melontar, kamu telah melempar, kamu telah membaling bil mi'raj dengan kayu berat lagi tajam tersebut, fa khazaqa, dan ia menembusi, maksudnya kena pada bahagian tajam, tembus, maka fakuluh, boleh makan, sebab binatang tu mati kerana benda tajam. Wa in asabahu bi'ardih, namun jika ia terkena pada bahagian sisi bi'ardih yang tak tajam, tapi binatang tu mati kerana berat kayu tersebut, maka sabda Nabi, fala ta'kulhu, maka janganlah makan. Maka kalaulah dia mati kerana terkena bahagian tajam, maka boleh makan. Kalaulah dia mati kerana kena bahagian yang tak tajam tapi kerana beratnya kayu tadi, maka tak boleh makan. Sebab itu ada sebahagian para ulama, saya tak pasti fatwa, lalu saya sekadar kongsi daripada pandangan para ulama Imam Abu Hanifah, maka daripada hadis ini mereka menjadikan dalil, kalaulah seseorang yang memburu, dia memburu dengan menggunakan peluru yang tajam, dan dengan ketajaman tadi boleh membunuh binatang tersebut, maka kalaulah binatang itu terus mati, maka boleh makan. Kalaulah dia memburu dengan yang tumpul dan binatang tadi mati kerana terbakar, maka ianya tak boleh dimakan. Tetapi fatwa yang di Malaysia, saya pun tak sempat nak cek, maka nanti boleh cari apakah hukum memburu dengan peluru dan juga dengan menembak. Dia ada fatwa dia. Okey, maka ini berkenaan tentang memburu. Kata Imam Nawawi rahimahullah pada muka surat sebelum ini, pada baris yang ketiga daripada bawah, wa qad ajma'al muslimuna alaih, para ulama telah sepakat bahawa harus memburu, dan begitu banyak dalil yang menunjukkan tentang bolehnya memburu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Qadhi Iyad, maka memburu adalah harus untuk orang yang memburu, sama ada lil iktisab, dia nak mencari duit, wal hajah, ataupun keperluan, wal intifa'i bih, ataupun nak mengambil manfaat daripada binatang buruan dan sebagainya. Waqtalafu, namun para ulama berbeza pendapat berkenaan tentang orang yang memburu lillahwi, kerana hobi. Dia tak makan pun daging binatang tu, adakah boleh dia memburu kerana hobi? Kalaulah dia memburu kerana hobi tapi dia tak membazir daging binatang tersebut, tak mengapa. Ada orang dia memang memburu kerana hobi dan dibiar aja daging binatang tersebut begitu. Walakin qasada tazkiyah, namun pada waktu itu diingin untuk sembelih ataupun makan binatang tersebut, maka ada yang mengatakan ianya makruh, seperti mana pandangan Imam Malik rahimahullahu taala anhu. Namun kalaulah dia memburu tanpa niat untuk sembelih ataupun makan, fahuwa haram, maka ianya adalah haram, sebab dia pada waktu itu mendatangkan kerosakan. Lalu dia memburu bukan tujuan nak makan, nak bagi orang, nak sembelih, tak ada. Dia sekadar suka-suka memburu, maka itu dikira sebagai kerosakan di atas muka bumi, wa itlafu nafsin abath, dan membunuh binatang tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jelas ke jelas? Terus baca riwayat seterusnya 4971. Aku telah bertanya Nabi SAW, wahai Rasulullah, kata Adi bin Hatim, hadis ni lebih kurang sama, perawinya pun sama. Inna qauman, sesungguhnya kami adalah suatu kaum, nasidu, kami memburu, bihadhil kilab, dengan anjing-anjing terlatih ini. Faqala, maka Nabi SAW pun ajar bagaimana nak memburu dengan anjing. Idza arsalta kilabakal muallamah, apabila kamu melepaskan anjing kamu yang terlatih, wa zakarta, dan kamu menyebut nama Allah alaiha, ketika melepaskan anjing terlatih
terlatih tersebut. Fakul, maka makanlah mimma daripada binatang buruan yang amsakna anjing terlatih tersebut tangkap alaika untuk kamu. Maka untuk kamu ni menjadi dalil, kalaulah dia makan, maka tak boleh. Anjing tersebut tak boleh makan daripada binatang buruan tersebut. Wa in qatalna, walaupun anjing memburu terlatih tersebut membunuh sekalipun binatang buruan tersebut, tetap boleh makan. Illa, kecuali ayyakulal kalbu, ini syarat dia. Kecuali kalaulah anjing terlatih tersebut telah makan daripada binatang dia buru, walaupun sedikit. Kerana kalaulah dia makan daripada binatang buruan tadi, bererti dia bukan memburu untuk tuan dia, dia memburu untuk dirinya sendiri. Maka tak boleh, haram makan kalaulah anjing tu makan daripada binatang buruan tersebut. Fa in akala, maka jika anjing tersebut telah makan daripada binatang buruan tersebut, fala ta'kul, sabda Nabi, jangan makan. Sebab binatang buruan tadi dah menjadi haram, tak boleh. Fa inni akhafu, kerana sesungguhnya aku khawatir, an yakuna, bahawa anjing tersebut innama amsaka, dia memburu ataupun dia menangkap buruan ala nafsih, untuk dirinya sendiri. Wa in khalaqaha, dan sekiranya turut menyertai turut menyertai anjing buruan kamu, kilabun, anjing-anjing lain, min ghairiha, daripada selainnya, fala ta'kul, sama, maka tetap tak boleh makan. Sebab tak tahu siapa yang membunuh anjing tersebut. Pada baris yang kedua, kata Imam Nawawi, waqad ajma'al muslimun, para ulama telah sepakat bahawa membaca bismillah indal irsal, ketika mana melepaskan anjing yang terlatih, wa indas zabah, ketika nak menyembelih binatang, wan nahar, ketika nak sembelih unta, maka ianya adalah sunat, kena baca bismillah, ianya adalah perlu. Waqtalafu, namun para ulama berbeza pendapat, adakah membaca bismillah ini hukum dia wajib ataupun sunat. Famadhhabus Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat annaha sunnah, ianya adalah sunat. Sebab Imam Syafi'i berpegang adanya nama Allah dalam hati setiap orang Islam. Namun falau tarakaha sahwan, kalaulah seseorang itu ditinggalkan bismillah secara lupa, au amdan, ataupun sengaja, halas said, maka binatang buruan tersebut tetap halal, wazabihah, binatang yang sembelih tersebut tetap halal. Dan inilah juga salah satu pandangan Imam Malik dan Imam Ahmad. Maka ini adalah boleh menurut Imam Syafi'i. Sementara itu baris bawah, waqala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, wa jamaahirul ulama, majoriti para ulama berpandangan, in tarakaha sahwan, kalaulah dia tak baca bismillah kerana terlupa, halatiz zabihah, maka binatang sembelihan dan juga binatang buruan tersebut adalah halal. Wa in tarakaha amda, kalaulah dia tak baca bismillah dengan sengaja, maka pada waktu itu tidak halal. Namun sunnah untuk kita setiap kali nak sembelih, setiap kali nak lepaskan anjing memburu yang terlatih, bacalah bismillah. Jelas ke jelas? Terus 4972 baca sanad dia, laju sikit. Kuat sikit suara. Maka kata Adi bin Hatim, perawi yang sama, aku telah bertanya kepada Nabi SAW anil mi'rad, berkenaan tentang senjata berupa kayu yang berat. Dalam kurungan, namun hujungnya tajam. Tapi sebab dia kayu tu berat, lalu ada kemungkinan binatang tu mati. Kalaulah tak tembus, maka binatang itu mati kerana wakis, kerana hempap. Maka sebab itu boleh jadi tak halal. Maka anil mi'rad, dengan senjata kayu yang berat namun hujungnya tajam. Maka baginda pun bersabda, idza asaba, apabila mengenai binatang buruan tersebut, bihaddih, dengan bahagian tajamnya, fakul, maka tak ada masalah, makanlah. Wa idza asaba, namun apabila mengenai binatang buruan tersebut, bi'ardih, dengan bahagian tepinya yang tak tajam, faqatala, lalu ia mati, fa innahu waqidun, maka sesungguhnya binatang itu dikira sebagai waqidh. Apakah waqidh? Maqtulun ghaira muhaddad, ianya dibunuh dengan ianya mati bukan disebabkan benda yang tajam. Maka terjemah mudahnya, ianya adalah binatang yang mati dipukul sebab dia kena hempap dengan kayu yang berat tersebut. Wa sa'altu Rasulullah, dan aku telah bertanya kepada Nabi SAW, waqis ni ada kat mana? Muka surat sebelum ini pada baris yang keempat daripada bawah. Ay maqtulun bi ghairi muhaddad wal mawquzah al-maqtulah bil asa.
contohnya binatang yang mati sebab kena pukul dengan tongkat, maka ianya adalah dipanggil binatang yang mati kerana dipukul, waqis. Maka Nabi SAW bersabda, apabila ianya mati, binatang tersebut mati disebabkan bahagian yang tak tajam, maka ianya dikira sebagai waqis, sebagai binatang yang mati dipukul. Maka jangan makan. Kata Adi bin Hatim, aku telah bertanya kepada Nabi SAW tentang anjing, tentang anjing memburu. Maka Nabi SAW bersabda, idza arsalta kalbak, apabila kamu telah melepaskan anjing kamu, wa dzakarta smallah, dan kamu menyebut nama Allah ketika melepaskannya, fakul, maka makanlah. Fa in akala minhu, maka apabila anjing tersebut makan walaupun sedikit daripada binatang buruan tersebut, maka janganlah kamu makan. Kerana apa? Itu dikira tak terlatih. Kalaulah terlatih, dia tak akan makan daripada binatang yang dia memburu tersebut. Maka sebab itu Nabi bersabda, fa innahu innama amsaka, kerana sesungguhnya anjing yang makan daripada binatang yang dia buru, hanya senya dia menangkap binatang itu ala nafsi, untuk dirinya sendiri. Qultu, bertanya Adi bin Hatim lagi, fa in wajadtu ma'a kalbi kalban akhar, sekiranya aku menjumpai bersama dengan anjingku yang terlatih adanya anjing-anjing lain, fala adri, dan aku tidak tahu, ayyuhuma akhadahu, anjing mana yang telah menangkap terlebih dahulu binatang tersebut, maka Nabi bersabda, fala ta'kul, maka janganlah kamu makan. Fa innama sammaita ala kalbik, kerana sesungguhnya kamu hanya membaca bismillah pada anjing kamu, walam tusammi ala ghairi, dan kamu tidak membaca bismillah pada anjing yang lain. 4973 dan 74, kedua-dua ni kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilay qala wadathni Yahya ibn Ayyub qala hadathani ibn Ulayya qala wa akhbarani Syu'bah an Abdullah ibn Abi Safar qala sami'tu Sya'biyya yaqul sami'tu Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu yaqul sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil mi'raj fa dzakara mithla. 4974, baca sanad dia terus. Anil mi'raj bimithli tali. Kedua-dua riwayat ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. 4975, maka ini nak diterangkan, kalaulah binatang tu dah mati, sabda Nabi, maka tak perlu untuk sembelih dah. Tetapi kalaulah datang binatang yang diburu dengan anjing terlatih, ataupun dengan panah, ataupun dengan zaman kita dengan pistol dan sebagainya, masih belum mati, maka hendaklah binatang itu disembelih. Terus baca. Daripada Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala, beliau telah berkata, sa'altu Rasulullah, aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an saydil mi'rad, berkenaan memburu al-mi'rad, menggunakan senjata kayu yang berat namun tajam. Faqala, maka baginda bersabda, ma asaba, apa jua binatang buruan yang terkena bihaddihi, dengan bahagian tajamnya, fakulu, maka makanlah ia. Wa ma asaba, dan apa jua binatang buruan yang terkena bi'ardihi, dengan bahagian sisi dia, dalam kurungan yang tak tajam, fahuwa waqizun, maka binatang itu dikira waqis. Apakah waqis? Mati bukan kerana bahagian tajam, maka ianya tak boleh dimakan. Wasa'altuhu, dan aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan saydil kalbi, memburu dengan anjing. Maka Nabi SAW pun bersabda, ma amsaka alaika, apa jua yang anjing tersebut tangkap untuk kamu. Apakah maksud tangkap untuk kamu? Nabi terangkan, walam ya'kul minhu, dan dia tidak makan daripada binatang tersebut, fakulhu, maka makanlah. Maka kalaulah dia tak makan daripada binatang buruan tersebut, sebahagian para ulama meletakkan syarat 3 kali berturut-turut, maka dia dah dikira sebagai anjing yang terlatih. Ataupun dalam Al-Quran disebut sebagai al-kalb al-mu'allamah, anjing yang terlatih. Terus. Dan kemudian kata Adi bin Hatim, dan aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kau baca ni? Kamu pun tak tahu saya baca mana ke? Fa inna zakatahu, maka sesungguhnya
penyembelihan binatang tersebut dikira akhzuhu dengan penangkapan dia. Maksudnya kalaulah binatang tersebut mati disebabkan kena tangkap dengan anjing memburu, itu dah dikira sebagai penyembelihan. Sebab itu sabda Nabi, fa inna zakatahu, maka sesungguhnya penyembelihan binatang buruan tersebut akhzuhu adalah dikira sewaktu penangkapan binatang buruan tersebut dengan anjing memburu. Namun sabda Nabi, fa in wajadta indahu kalban akhar, sekiranya kamu menjumpai di sisi binatang buruan tersebut ada anjing lain, fa khashita, dan kamu khawatir an yakuna akhadhahu ma'ah, yang mana anjing luar, anjing liar, anjing yang bukan anjing kita turut terlibat dalam menangkap binatang ini, wa qad qatalah, dan binatang buruan itu pun telah mati, fala ta'kul, maka jangan makan. Tapi kalaulah masih hidup tak ada masalah, boleh sembelih, maka binatang tersebut menjadi halal kerana sembelih. Tapi kalau dah mati, maka tak boleh sembelih. Maka bergantung kepada penangkapan anjing tersebut. Lalu kalaulah yang tangkap tu anjing kita dan dia terlatih, maka tak ada masalah. Itu yang Nabi sebut. Fa inna zakatahu akhdhuh. Maka penangkapan itu dah dikira sebagai sembelih. Tapi kalaulah ada anjing lain, binatang tu pun dah mati, maka Nabi kata jangan makan. Innama zakarta smallah, kerana sesungguhnya kamu hanya menyebut nama Allah untuk anjing kamu, walam tadhkurhu ala ghairi, dan kamu tidak menyebut nama Allah untuk anjing yang lain. 4972 yang ini kita tidak terjemahkan. Wabila qala hadatsana Isa bin Ibrahim qala qadana Isa bin Yunus qala hadatsana Zakaria bin Abi Zaid bi hadzal isnad. 4977 baca sanad dia. Kata Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, wakalana jaran, dan adalah kami mempunyai seorang jiran, wadakhilan, teman rapat. Baris yang terakhir, ad-dakhil bermaksud alladhi yudakhilul insan wa yukhalitu fi umurih, teman rapat. Kemudian dia juga menyebut temannya ini adalah warabita. Rabita diterjemahkan dengan pelbagai terjemah, tetapi sebenarnya Imam Nawawi memilih terjemah pada baris yang terakhir, rabata nafsahu 'alal ibadah wa 'anid dunya. Dia telah mengikat dirinya dengan ibadah. Ada yang terjemahkan rakan sekerjalah dan sebagainya. Maka rabita bermaksud adalah temannya ini seorang yang kuat ibadah, jaga ibadah. Dia sangat mengambil berat tentang halal haram. Dan temannya ini berada di mana? Bin Nahrain, di nama tempat. Maka beliau telah bertanya kepada Nabi SAW. Beliau berkata, ursilu kalbi, aku telah melepaskan anjingku. Fa'ajidu ma'a kalbi kalban qad akhadha. Lalu aku mendapati bila aku sampai bersama dengan anjingku ada anjing lain yang telah menangkap binatang buruan tersebut. Fala adri, dan aku tidak tahu ayyuhuma akhadha, yang mana satukah di antara mereka yang menangkap yang menangkap binatang buruan tersebut. Maka baginda bersabda, kalau begitu fala ta'kul, jangan kamu makan. Fa innama sammaita ala kalbik, kerana kamu hanya membaca bismillah untuk anjing kamu, wala tusammi ala ghairih, dan kamu tidak membaca bismillah untuk anjing yang lain. Riwayat seterusnya 4978 yang ini kita tidak terjemahkan. Wa bi ilay qala wa hadatsana Muhammad ibn al-Walid qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an al-Hakam an Syabi an Adi bin Hatim an Nabi sallallahu alaihi wasallam misla zalik. 4979 baca. Maka di sini Imam Muslim mula membawakan hadis, kalaulah binatang yang kita buru itu dia hilang. Dan kemudian kita jumpa dia kemudian. Lalu kalaulah kita jumpa dia dalam air, maka tak boleh makan. Kerana tak tahu dia mati kerana sebab diburu ataupun kerana mati kerana lemas, maka tak boleh makan. Tapi kalaulah mati bukan kerana kerana tenggelam, tapi disebabkan kita memburu, maka boleh makan walaupun setelah beberapa hari. Dan itu yang kita akan baca sampai ke habis tajuk, insya-Allah. Baca. Maka Nabi SAW telah bersabda kepada Adi bin Hatim, "Idza arsalta kalbaka, apabila kamu melepaskan anjing kamu, fadhkur ismallah, maka sebutlah nama Allah. Fa in amsaka alaika, maka jika anjing kamu menangkap binatang buruan alaika untuk kamu, fa adraktahu,
dan kamu mendapati ia hayya, masih hidup, maksudnya binatang buruan tu masih hidup, maka apa kena buat? Fadhbahu, maka Nabi suruh sembelih sebab binatang tu masih hidup. Wa in adraktahu, dan jika kamu mendapati binatang buruan tersebut qad qatala, telah mati, walam yakul minhu, dan anjing buruan kamu, anjing memburu kamu tidak makan apa-apa daripadanya, fakulhu, maka makanlah binatang buruan tersebut. Yang apa masalah yang ketiga? Permasalahan yang ketiga. Wa in wajadta ma'a kalbika kalban ghairah, dan sekiranya kamu mendapati bersama dengan anjing kamu adanya anjing lain, wa qad qatala, dalam keadaan binatang buruan tersebut telah mati, fala ta'kul, maka jangan makan. Kenapa? Sabda Nabi SAW, fa innaka la tadri, maka sesungguhnya kamu tidak tahu, ayyuhuma qatalah, mana satu di antara anjing tersebut yang telah membunuh binatang buruan tersebut. Wa in ramaita sahman, dan sekiranya kamu memburu dengan memanah, fadhkur ismallahi alaih, maka sebutlah nama Allah. Fa in ghaba, maka jika binatang buruan tersebut hilang, lepas kena anak panah kita dihilang, yauman, untuk tempoh satu hari. Nanti dalam hadis yang lain menyebut hatta, kalaulah lebih 3 hari sekalipun. Falam tajid fihi, dan kamu tidak mendapati pada binatang buruan tersebut illa athara sahmi, kecuali kesan ataupun tanda anak panah kamu. Maksudnya tak ada kemungkinan binatang ini mati kerana sebab lain. Maka nampak dia mati, jumpa dia mati, dan tengok kesan yang menyebabkan dia mati adalah disebabkan kita memburu anak panah kita ke, tombak kita ke, lembing kita. Maka sabda Nabi, fakul, makanlah, in syi'ta, jika kamu mahu. Wa in wajadtahu ghariqa, namun kalaulah kamu menjumpa binatang buruan tersebut telah tenggelam, fil ma', di dalam air, fala ta'kul, maka jangan makan. Kenapa tak boleh makan? Nanti Nabi terangkan dalam hadis berikut. Kita tak tahu dia mati disebabkan anak panah kita, ataupun tombak, ataupun dia mati kerana tenggelam. Maka tak tahu, maka Nabi kata jangan makan. Jelas ke jelas? 4980 baca sanad dia. Maka aku telah bertanya kepada Nabi SAW tentang memburu. Maka baginda bersabda, idza ramaita bisamik, apabila kamu telah memanah dengan anak panah kamu, fadhkur ismallah, maka sebutlah nama Allah. Fa in wajadtahu, apabila kamu mendapati binatang buruan tersebut qad qatala, telah mati, fakul, maka makanlah. Illa, kecuali, antajidahu, kamu mendapati binatang buruan kamu tersebut qad waqa'a, telah terjatuh, fi ma'in, pada mana-mana air, fa innaka la tadri, maka tak boleh makan, kerana sesungguhnya kamu tidak tahu, al-ma'u qatalah, adakah lemas dalam air yang telah membunuhnya, au samuk, ataupun anak panah kamu. Tutup sebab ada orang lumba kat luar tu. Tutup. Okey. Okey, 4981 baca. Maka sebab itu baca baris yang kedua, 4, 6, 7. Kata Imam Nawawi rahimahullah, daripada hadis sebelum ini perkataan illa athara sahmik yang kita nampak pada riwayat sebelum ini, pada baris yang kedua dalam matan. Maka kata Imam Nawawi, binatang buruan yang mati disebabkan kesan daripada anak panah ataupun tombak seseorang. Hadza dalilun, ini menjadi dalil bagi orang yang mengatakan idza athara jurhu, idza usira jurhu, apabila ada kesan pada lukanya, faghaba anhu, lalu binatang buruan tersebut hilang untuk beberapa ketika, fawajadahu mayita, dan kemudian orang tersebut jumpa binatang yang diburu tersebut telah mati, walaysa fihi atharun ghaira sahmi, dan tak ada kesan yang lain pada tubuh badan binatang tersebut kecuali kesan anak panah dia ataupun tombak dia, maka hukumnya adalah halal. Namun kata Imam Nawawi, wa huwa ahadu qauli Syafi'i, ini adalah salah satu pendapat Imam Syafi'i, tapi tak muktamad, tak diberi fatwa. Kalaulah betul-betul pandangan yang fatwa dalam mazhab Syafi'i, wathani yahrum, yang pendapat yang kedua adalah haram, tak boleh, sebab dah lama tempoh dia. Wa huwal asahu inda aktsari ashabina, dan itulah pandangan yang lebih kuat di sisi majoriti para ulama mazhab Syafi'i. Terus
Namun apa kata Imam Nawawi? Wal awal, namun pendapat pertama yang kita baca tadi, aqwa, sebenarnya itulah pendapat yang lebih kuat, wa aqrab ilal ahadith, dan pendapat yang lebih dekat dengan pemahaman hadis-hadis yang sahih. Maka ini pendapat Imam Nawawi rahimahullahu taala. Terus maka ini berkenaan tentang apa menggunakan bekas-bekas orang yang bukan Islam. Adakah boleh? Maka ini adalah berkenaan tentangnya selain daripada memburu. Maka Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, aku telah datang kepada Nabi SAW lalu aku berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna bi ardi qaumin, sesungguhnya kami berada di negeri qaumin min ahlil kitab, yang mana penghuninya adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Na'kulu fi aniyatihim, kami makan daripada bekas makanan mereka. Wa ardi saidin, dan kami tinggal di bumi yang wilayah perburuan. Di situ banyak orang memburu. Asidu biqaisi, aku memburu dengan busur panahku. Wa asidu bikalbi, dan aku juga memburu dengan anjingku al-muallam yang terlatih. Au bikalbi alladhi laysa bimuallam, dan kadang-kala aku memburu dengan anjingku yang tidak terlatih. Fa'akhbirni, maka maklumkanlah hadaku, malladhi yahillu lana min dhalik, apa yang halal untuk kami daripada soalan-soalan ini. Maka baginda bersabda, amma ma dhakarta, lalu apa yang kamu sebutkan, bahawa sesungguhnya kamu berada di negeri qaumin ahlil kitab, yang mana penghuninya adalah ahlil kitab, ta'kuluna fi aniyatihim, dan kamu biasa makan daripada bekas makanan mereka. Fa in wajadtum ghaira aniyatihim, maka sekiranya kamu mendapati selain daripada bekas-bekas mereka, fala ta'kulu fiha, maka janganlah kamu makan daripada bekas makanan mereka. Fa illam tajidu, namun jika kamu tidak mendapati selain daripada bekas makanan mereka, faghsiluha, maka basuhlah terlebih dahulu, summa kulu fiha, kemudian barulah kamu makan daripadanya. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu taala daripada penghujung syarah tajuk ini, baris yang kedua, 4, 6, 2, 4, 6. Pada baris yang ke-6, kata Imam Nawawi, qad yuqal, timbul persoalan. Hadzal hadis ini mukhalif, berbeza daripada apa yang disebutkan oleh para fuqaha. Para fuqaha berkata, yajuzu isti'malu awanil musyrikin idza ghusilat. Boleh untuk menggunakan bekas-bekas makanan minuman orang yang bukan Islam apabila telah dibasuh. Wala karahah, dan tidak makruh untuk menggunakannya setelah dibasuh. Sawaun, sama ada bekas yang lain ataupun tidak. Wahadal hadis, namun hadis ini menunjukkan bahawa makruh menggunakan bekas makanan minuman orang yang bukan Islam jika ada bekas yang lain. Wala yakfi, dan seolah-olah tidak mencukupi membasuhnya di dalam menghilangkan makruh apabila ada bekas yang lain. Apabila ada bekas yang lain. Wal jawab, maka jawapan diberi, annal muradal, maksudnya adalah an-nahyu 'anil akli fi aniyatihim allati kanu yatbakhuna fiha lahmal khinzir wa yashrabuna al-khamar kama sarraha bihi fi riwayat Abi Daud. Maksud daripada hadis ini yang Nabi larang adalah bekas-bekas makanan mereka yang digunakan untuk memasak ataupun memakan daging khinzir. Itu adalah yang Nabi kata jangan, kalau boleh guna. Kalau ada bekas lain, jangan guna. Kalau tak ada, maka bersihkan betul-betul. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kena basuh dengan tanah terlebih dahulu. Dan begitu juga bekas yang mereka gunakan untuk minum arak. Dan ini kata Imam Nawawi dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud, yang mana Nabi SAW sebut dengan jelas tentang arak dan khinzir dalam penggunaan tersebut. Jelas ke jelas? Baca. Dan sabda Nabi, dan apa yang kamu telah sebutkan bahawa kamu tinggal di wilayah perburuan, yang mana penduduk dia banyak memburu. Fama asabta, maka apa yang kamu telah berjaya panah dengan tepat. Asabta, apa yang kamu telah berjaya panah dengan tepat. Biqausika, dengan panah kamu. Maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, summa kul, kemudian makan. Wa ma asabta bikalbikal muallam, dan apa yang kamu telah dapat dengan anjing kamu yang terlatih, maka sebutlah nama Allah dan makan.
Cumanya sebut nama Allah ni bukan lepas dah lepaskan. Waktu nak lepaskan panah, waktu nak lepaskan anjing memburu ini. Wa ma asabta bikalbika alladhi laysa bimuallam. Dan apa yang kamu telah dapat dengan anjing kamu yang tidak terlatih, fa adrakta zakatahu fakul. Dan kamu menjumpai ataupun kamu sempat untuk menyembelih terlebih dahulu binatang itu sewaktu dia masih hidup, maka boleh makan. Bererti kalaulah jumpa binatang tu dah mati dan anjing tu tak terlatih, maka tidak boleh untuk makan. 4982 yang ni kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wabila qala wadatsani Abu Tahir qala akhbarana Wahb bin Tawil wabila qala wadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Mukri kilahuma an Haywah bihadzal isnad nahwa hadits Ibn al-Mubarak ghaira anna hadits Ibn Wahb lam yadhkur fihi saydal qaus. 4983 baca sanad dia. Ini berkenaan tentang kalaulah binatang tu lepas 3 hari baru jumpa, maka adakah boleh makan? Maka di sini diterangkan, ada 3 hadis di sini. Terus. Daripada Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, "Idza ramaita bisahmik," apabila kamu telah melepaskan anak panah kamu, faghaba, maka telah hilang binatang buruan tersebut. Kena anak panah, kita nampak kena, tapi dia menghilang. Fa'adraktahu, dan kamu hanya menjumpainya. Kemudian, fakuluhu, maka makanlah. Syaratnya sabda Nabi, malam yuntin, selagi mana tidak berbau busuk. Maka syarat selagi mana tidak berbau busuk, kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, aklul lahmil natan, memakan daging yang telah berbau. Kata Imam Nawawi rahimahullah, hadzan nahyu an aklihi linnatni mahmulun ala tanzih. Larangan ini adalah makruh tanzihi, bukannya adalah haram. Wa kadza sairul luhum, begitu juga semua jenis daging dan makanan yang berbau, maka makruh untuk memakannya, namun tidaklah haram kecuali apabila seseorang itu dapat merasakan bahawa ianya boleh mendatangkan mudarat. Bila boleh mendatangkan mudarat, maka menjadi haram. Selagi mana tak mendatangkan mudarat, maka makruh untuk makan binatang ataupun daging yang telah berbau. 4984 dan 85 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wabihi qala wadatsani Muhammad bin Ahmad wabihi qala wadatsani Muhammad bin Ahmad ibn Abi Khalaf qala akhbarana Ma'ad bin Isa qala hadatsani Muawiyah an Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi an Abi Tha'labah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi yudriku saydah ba'da thalas, berkenaan tentang orang yang dia hanya menjumpai binatang buruannya setelah 3 hari. Lepas 3 hari menghilang baru jumpa dan mati. Maka Nabi bersabda, fakulu, makan selagi mana tidak berbau. Malam yuntin. 4985 yang ini pun kita tidak terjemahkan. Wabila qala wadatsani Muhammad bin Atim qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi an Muawiyah bin Salih an al-Ala'i an Makul an Nabi Tha'labah al-Khushani an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithu fi sayd thumma qala ibn Hatim hadatsana ibn Mahdi an Muawiyah an Abdurrahman bin Jubair wa Abi Zahriyah an Jubair bin Nufair an Abi Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu bimithli hadits al-Ala ghaira annahu lam yadhkur nutunatahu wa qala fil kalbi kulluhu ba'da thalath, boleh makan walaupun jumpa setelah 3 hari, kecuali illa ayyuntina, apabila binatang itu telah berbau, fada'hu, maka tinggalkanlah dan jangan makan. InsyaAllah kita akan sambung pada jam 11.35 untuk lebih kurang lagi 20 minit pada 11.35 insyaAllah. Terima kasih semua, jumpa lagi.